اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 18. Surat 18 baris yang ke-10 daripada atas. Surat 18 baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sunat nyaring, sunat kuat pada keduanya, pada amin dan surah. Dan sunat nyaring, nyaring ni kuat pada keduanya, pada amin dan surah, jika nyaring Fatihahnya, jika kuat bacaan Fatihah. Bila Fatihah disunatkan baca kuat, amin pun sunat baca kuat, surah pun sunat baca kuat. Ini sambungan perkara yang disunatkan. Perkara yang disunatkan selepas daripada membaca Fatihah. Perkara yang disunatkan selepas dia membaca Fatihah. Kemudian kita minggu lepas bicara berkaitan dengan membaca surah. Cuma dah kitab kita ni tak panjang lah bicara berkaitan dengan sunat-sunat hai'ah di dalam sembahyang. Yang mana saya undur sedikit bicara lebih dahulu berkaitan dengan membaca surah. Yang mana kalau kita tidak membaca surah, walaupun semain sunat sekalipun, hukumnya adalah makruh. Yang tidak ada bacaan surah ketika semain jenazah, yang tidak ada bacaan surah adalah ketika orang yang faqidut tahurain, dalam keadaan berhadap surah yang kita bicara minggu lepas. Adapun semayang-semayang lain disunatkan baca surah, tidak membaca surah hukumnya makruh. Kemudian surah ni seeloknya satu surah yang lengkap lah, tapi sekurang-kurangnya satu ayat sudah dapat pahala membaca surah dan tidak lagi dimakruhkan. Ini ada orang yang semain tarawih, selepas membaca Fatihah rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, rakaat tarawih. Naik rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Allahus samad, rakaat tasyahud akhir, beri salam. Naik pula rakaat, dua rakaat kemudian pula, Bismillahirrahmanirrahim, lam yalid wa lam yulad, rakaat. Naik rakaat yang kedua pula, rakaat kemudian tu lah, Bismillahirrahmanirrahim, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seayat. Lama pula orang tu belakang. Sebab apa? Cepat boleh balik lah. Kalau buat pendek gitu, yelah, makmum kena pandai sangat lah tu. Sebab makmum tu muafiq tu. Jadi muafiq, imam membaca ayat pendek yang makmum tahu. Tu kena mengaji bab makmum tu.
Dia muafiq yang hanya dimaafkan ketinggalan dua rukun sahaja, sebab dia tahu imam akan membaca surah yang pendek dengan hanya membaca satu ayat. Dia tadi saya baca tadi contoh tadi kan, memula bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad. Okeylah rokong. Naik kemudian tu pula bismillahirrahmanirrahim, Allahus samad. Allahus samad tu di tengah surah dah. Kena baca bismillahirrahmanirrahim juga ke? Dia dalam fiqh mazhab Syafi'i, imam bukan imam ni, kita pun samalah. Apabila membaca surah di tengah surah, bukan di awal surah, masih lagi disunatkan membaca bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Kita membaca surah di tengah surah, kita membaca surah di tengah, bukan di awal. Di awal ada bismillahirrahmanirrahim, tapi dibaca di tengah. Maka dalam mazhab Syafi'i kita sunat memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dinaskan daripada pandangan Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab Fathul Mu'in, wa yusannu liman qara'aha min athna'i suratin al-basmalatu nassa alaihi Syafi'i, dan disunatkan bagi mereka yang membaca surah, membaca ayat Al-Quran daripada tengah surah, disunatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini pandangan nas daripada Imam Syafi'i sendiri. Ada ni. Ni bukan kata dalam semayang ni. Dalam semayang ke luar semayang pun samalah. Walaupun membaca ayat Al-Quran tu di tengah surah, bukan di awal. Kalau di awal dalam mazhab Syafi'i memanglah disunatkan baca bismillah, sebab bismillahirrahmanirrahim di awal tiap-tiap surah tu ayat yang pertama. Yang kita maklumkan Al-Quran ada 114 surah. Satu surah saja yang tidak ada bismillahirrahmanirrahim, iaitu surah Bara'ah. Surah Taubah tu tak ada bismillah. Jadi kalau kita baca Quran di awal surah, memanglah kita akan baca bismillahirrahmanirrahim. Yang persoalan sekarang kita membaca di tengah. Kita baca di tengah. Ni kalau balik pada hak fiqh mazhab Syafi'i ni, disunatkan baca bismillahirrahmanirrahim ketika membaca ayat Al-Quran, walaupun kita membaca di tengah surah sekalipun. Tapi biasanya kalau kita ngaji Quran dengan guru Quran, biasalah bukan semua guru, ada dua pandangan guru Quran ni. Ada setengah gurunya kalau kita nak sambung balik bacaan hak sebelum, kita sambung baca tengah surah, di takwi kita baca bismillahirrahmanirrahim, dia hanya surah ta'awuz saja, a'udzubillah je. A'udzubillah tak ada khilaf. Iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Nak baca Quran memang disunatkan a'udzubillah, tu tak ada khilaf. Bismillah baca ke dah? Sebab sekarang ni kita nak mulai baca di tengah surah, bukan di awal surah. Kalau baca di awal surah memanglah ada bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni kita baca di tengah surah. Guru Quran ada yang dia tak bagi kita baca bismillahirrahmanirrahim, disuruh baca auzubillah saja. Itu satu pandangan. Tapi ada setengah guru Quran dia suruh baca juga bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita balik pada pandangan mazhab Syafi'i kita, pandangan Imam Syafi'i kita, walaupun kita membaca di tengah surah sekalipun, disunatkan mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, walau kita baca ayat di tengah surah tu. Tapi macam mana biasa-biasa tu imam? Dia tak ada baca bismillah. Dia ada bismillah ni kalau dia baca juz amma. Dia baca bismillahirrahmanirrahim lah kalau juz amma.
Kalau imam dia ambil di tengah-tengah surah, dia tak baca bismillah. Dia terus kepada ayat yang nak baca tu. Tapi kalau balik pada fiqh mazhab Syafi'i, walaupun dia membaca di tengah surah, tetap disunatkan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ittifaq di kalangan ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia memulai surah tu di tengah surah Taubah, surah Bara'ah. Di awal surah tidak ada baca bismillah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila ladzina ahadtum minal musyrikin tu. Dia tak ada bismillah. Kalau kita baca bismillah di awal surah Bara'ah, hukumnya makruh. Makruh kita baca bismillah di awal surah Bara'ah tu, surah Taubah tu. Ada ni. Tapi kalau di tengah surah Bara'ah, di tengah surah Taubah, kita baca surah Bara'ah, surah Taubah, kita baca separuh je, kita berhenti. Kemudian pula kita sambung. Kita memulai di tengah surah Bara'ah. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i, pandangan Syekh Ramli, sunat baca bismillah kalau di tengah. Di awal kalau baca bismillah hukumnya makruh. Tapi kalau kita surah Bara'ah, surah Taubah, kita berhenti tengah. Kita berhenti tengah. Kita nak sambung balik kemudian. Syafi'i sendiri. Untuk imam dia jangan buat tu. Itu saya contoh tadi tu. Fatihah pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Rakaat tarawih. Naik kat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad. Rakaat. Tasyahud akhir, beri salam. Naik pula sembahyang tarawih, hak 2 rakaat kemudian, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Rakaat. Kan dia senyum gitu. Ayam tak ada ayam. Kemudian rakaat kedua lepas Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dipong rakaat. Orang nak kira. Mana sekurang-kurang satu ayat sudah terhasil sunat membaca surah selepas dia membaca Fatihah. Tapi yang comelnya baca satu surah yang lengkap lah comel. Satu surah yang lengkap. Nak comelnya baca kuliah kat pertama, qul huwallahu kat kedua. Tu nak comel dia. Ke mana? Surah jangan tinggal. Kemudian hak tadi hak cerita tu imam sekarang kan jenis hak ambil di tengah-tengah surah kan. Kau amsor lah, kau amsor. Kalau tu imam tua, halah wadduha alha je lah. Mungkin tu imam tua tak ngapa kan. Kalau tu imam muda-muda hafal Quran ni, dia ambil kau amsor lah. Dia ambil kau amsor. Bismillah tidak mula dengan bismillah. Kalau fiqh mazhab Syafi'i sunat mula dengan bismillah juga. Dia tak mula dengan bismillah. Dia ambil tengah-tengah Quran so. Orang dengar standard lah. Yelah kita kalau tu imam hafal Quran ni ambil Quran so, kita pun suka dengar. Dia baca ayat yang berbeza-beza. Dia hafal Quran. Dia ambil ayat yang berbeza-beza. Yang kita tak berapa kenang hak bukan hafal Quran. Dia ambil tengok surah, ayat tu dia bacanya tak malang. Tu dia ingat. Buku Quran depan kita tengok tempat sujud, bukan tengok Quran. Pada ni memang ada pandangan makruh tengok Quran di hadapan tu. Jangan gitu. Orang tengok Quran di hadapan. Apa nak tebeng gitunya? Orang hak baca Quran besar ni dia hafal Al-Quran. Kita suka dengar sebab ayat dia baca tu kita tak biasa dengar ayat tu. Jadi sukalah kitanya. Dia baca berlagu pula, dia baca sedap pula. Ni dah hafal Quran, baca ayat tu je. Kita lillahi ma fis samawati wal ard. Dia baca macam ada ayat tu tu lah. Ayat tu je dia baca. Jadi kenapa dah ambil wadduha dengan alha? Oh, tula. Dah muak tula juga.
Orang panggil apa ni? Orang panggil alah, nak ikut style. Dalam bukan nak ikut style ni. Kalau kita hafal Quran, baru ada style. Kalau baca ayat hak sama tak style gitu. Tu orang panggil apa? Nadi tau. Apa ada nadi? Nebeng ni. Hak berat lagi ni, baru hafal tadi, petang tadi baru hafal rumah. Hafal. Semayang malam tu baca tengok surah Al-Amsar. Lekat. Dah. Dia baru je hafal. Oh, kata kenapa gitu. Lekat. Lepas lekat-lekat tu, bismillah wadduha pula dah. Allah. Bismillah wadduha pula dah. Jadi 2 surah pula dia bacanya. Dia baca Al-Amsar. Dia bukan hafal Quran. Orang kampung kita tu tahulah hafal ke tak hafal. Kalau budak tu hafal Quran, tu tahulah budak ni hafal Quran. Dia tak apa. Dia bawa apa petang tu dia baca panjang juga tapi lekat. Ingat kena rokok dah sebab kita pun habis dah baca Fatihah. Rokok gila panjang dah. Bismillah wadduha pula. Jadi 1 rakaat 2 surah. Nabi tak buat gitu. Kalau sembahyang sunat Nabi buat. 1 rakaat lebih daripada 1 surah. Mefardhu Nabi tak buat. 1 rakaat 2 surah. Kenapa nak sama wadduha pula? Rokok muka panjang dah. Di bawah hafal tu dekat. Allah kata susah jadinya. Jadi gitulah. Kemudian mana afdal sebenarnya? Hak jenis ambil di tengah-tengah surah dengan ambil membaca surah yang ada permulaan, yang ada kesudahan. Surah yang ada permulaan ni, surah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhir dengan habis surah. Juz amma tu lah. Dengan ambil di tengah-tengah Quran Amsar. Mulanya di tengah, habis bacanya di tengah juga. Tak hujung lagi. Dia baca mula-mula dia baca di tengah, bukan di awal surah. Kemudian surah panjang kan, jadi dia berhenti pun masih lagi di tengah surah. Mana afdal dengan hak ada bismillah, hak habis 1 surah. Dia panggil suratun kamilatun, surah yang lengkap. Dan kitab Fathul Mu'in, wa suratun kamilatun afdalu min ba'din tawilatin wa in tala. Dan bermula surah yang lengkap, surah yang sempurna, ialah lebih afdal daripada setengah surah yang daripada setengah surah yang panjang. Quran Amsar dia ambil setengah je, ambil sebahagian dia. Wa in tala, sekalipun panjang hak dia ambil di tengah Quran Amsar tu, tetap afdal suratun kamilah. Dia ambil wadduha, awal akhir, ibtidak dengan wakahnya ada ibtidak, ada wakah. Dia ambil surah Al-Ha, ada ibtidak, permulaan bismillah, ada habis surah. Lebih afdal daripada ambil di tengah-tengah Quran Amsar tadi ni, walaupun dibaca panjang, daripada orang hak ambil surah yang lengkap. Tetap afdal suratun kamilah, afdal. Dia nak ambil Quran Amsar juga, nak ambil di tengah-tengah tu, permulaannya di tengah surah, habisnya di tengah surah, tidak afdal lahnya. Boleh je baca surah tetap boleh pahala sunat, tapi mana afdal? Bukan mazhab Syafi'i saja, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, yundabu kamalu suratin ba'dal Fatihah, disunatkan sempurna 1 surah selepas membaca Fatihah. Ada ni. Itu lebih afdal, lebih fadilah dia lagi. Sekalipun yang diambil di tengah-tengah surah Amsar tu lebih panjang dibaca daripada orang baca wadduha, orang baca alhaakumut takasur. Tetap afdal suratun kamilah. Tu dah kita Fathul Mu'in. Tapi pandangan yang muktamad,
kalau dia baca Quran besar tu ambil di pertengahan surah, akhir pun di pertengahan surah, lebih panjang daripada Wadduha, lebih panjang daripada Ahlakum Mutakasur, afdal, dia lebih panjang lah. Itu pandangan muktamad. Bila kita Fatul Mu'idah, walaupun lebih panjang sekalipun dia ambil tengah surah Quran besar, tetap afdal suratun kamilah. Tapi pandangan muktamad mazhab Syafi'i, hak ni tu imam ni baca Wadduha. Ni bukan salah tu imam ni, membaca surah lah. Imam ke, masa seorang ke, ambil Wadduha. Wadduha, kalau kira ada berapa ayat Wadduha. Kemudian dia tak ambil Wadduha, dia ambil Quran besar, ambil tengah, tapi lebih panjang dari Wadduha, maka afdal dia lagi lah, sebab dia lebih panjang surah yang dia baca. Itu atas pandangan yang muktamad. Itu atas pandangan yang muktamad. Pada ni maknanya kalau ambil Quran besar tu tak makruh. Kalau ambil di tengah Quran besar, ittifaq ulama fiqh, ittifaq fuqaha, tidak makruh kalau dibaca di tengah-tengah surah, tidak makruh. Ittifaq tidak makruh. Cuma afdal hak mana? Afdal suratun kamilah. Waktu imam baca Wadduha Alha tu comedah lah. Mana kalau tu imam kapung tu tak hafal Quran, tak sudut nak tebang kau amsal lah. Ada ni. Tapi tu kata ayat sama je dia baca. Ayat sama je. Dia tahu lah, oh haji ni baca ayat ni. Tapi kalau orang hafal Quran, kita suka dengar. Sebab ayat yang dibaca ayat yang berbeza-beza. Cuma kalau nak ambil Quran besar, sebut dah minggu lepas, kalau semayang subuh memanglah dia surah panjang sedikit. Kalau asar dengan isyak baca pertengahan, kalau subuh di surah yang pendek. Ni kena jaga pula. Sebab kalau dia baca terlampau panjang, hukumnya makruh tanpa keizinan makmum. Sebab ada juga imam yang tidak faqih, dia ambil Quran besar, tapi dia baca surah tu Allah lah lamanya, lah semalam isyak je. Sebab subuh pun kena kira-kira juga. Memang subuh ni disunatkan baca macam sabihi ke Wadduha ke atas, panjang sedikit. Tapi dia ambil Quran besar ni, dia ambil panjang sangat-sangat, hukumnya makruh. Kena jaga pula situ. Ambil Quran besar ketika sembahyang maghrib, panjang dia baca, tu makruh. Maknanya kalau nak ambil tengah-tengah surah, dia kena pandailah atur. Kalau subuh nak baca berapa ayat, kalau isyak nak berapa baca ayat, kalau maghrib nak berapa baca ayat. Sebab subuh panjang sikit surah, isyak pertengahan, maghrib dia kena pendek. Kalau kita ambil Quran juz amma mudah, subuh Wadduha ke atas, isyak Wadduha hingga Alhaakum Mutakasur, maghrib Alha hingga ke bawah. Kalau kita ambil juz amma mudah kita tu. Kalau imam ambil Quran besar, ambil di tengah-tengah surah Quran besar, waktu dia kena pandatu lah. Ini pandatu. Macam ngulpah lah, kena jaga tertib surah, kena jaga. Kemudian kena pastikan panjang surah rakaat pertama dan rakaat kedua. Ni baca tengah Quran besar, tapi kita dia di makmum ni, kita rasa macam tadi rakaat pertama Quran besar, tapi dok sepanjang rakaat kedua ni. Macam lama rakaat kedua ni, tengok dia tak pandai nak jaga, hukumnya makruh. Kalau baca surah tidak ikut tertib Quran, makruh. Kalau baca surah memanjang rakaat kedua pertama, hukumnya makruh. Kena jagalah. Ni ada orang jenis tu imam tak faqih tu lah. Tapi maknanya kalau dia nak baca di tengah surah, ittifaq ulama fiqh tidak makruh. Tapi yang afdalnya membaca surah yang lengkap. Dan kita Fatul Mu'in dan kita Sabila, walaupun panjang yang diambil di tengah surah sekalipun, tetap afdal suratun kamilah, surah yang lengkap. Dahulu ada seorang imam, dia imam tua, dia hafaz, dia Masjid Putih masa dia muda-muda. Masjid Putih masa muda-muda. Dia adalah dia punya grup dia tu.
Ramailah grup dia hak hafal Quran. Orang lain semuanya boleh alam bulanan belaka. 800 bulan. Ni 30 tahun dulu ni. 30 tahun dulu. Cerita lama lah ni. 800 bulan boleh. Alam. Kawan-kawan dia. Dia seorang yang tak boleh ramai-ramai. Dia seorang yang tak boleh. Faham tak ni? Kenapa? Kerana color. Faham tak color? Warna-warna. Bukan warna kulit. Warna kulit sama je Melayu belaka. Kerana color. Dia seorang je tak boleh alam 800 bulan. Kawan dia semua boleh belaka. Dia senyap je. Tenang je. Dia buat kerja kapung je. Kerja kapung. Kebun gitu je. Jadi tikmah masjid gitu je. Orang main ngaji Quran di rumah dia. Rumah dia rumah papang gitu je. Mana rumah? Yelah gitu rumah kapung lah. Rumah kapung. Dah masa tu 30 tahun dulu. 800 bulan ni mewah dah lah 800 bulan. Bukan sekarang 800 bulan ni 30 tahun dulu. Dia seorang tak boleh. Ada ni. Lepas tu orang yang buat ke dia gitu semua kita masyar lah ke? Ke ada orang pergi ke lain? Masyar lah ke? Buatlah nak kerja apa pun semuanya mati lah ke? Lepas tu macam mana? Macam mana apa? Apa dia masyar lah? Kita menzalimi orang, nanti pahala kamu akan beri kepada orang yang kamu zalimi atas dunia. Habis dah pahala dia, dosa orang yang kamu zalimi akan letak atas dosa dia pula. Faham tak ni? Tapi ni Tok Imam Pok Cik ni senyap je, relax je, tenang je hidup dia. Tenang je hidup, ada apa-apa. Dia seorang je tak boleh. Tapi dia nya baca sedap lah. Orang tua dia baca sedap. Dia orang tua tapi suara dia tak tua. Mana kalau kita tak nampak Tok Imam, kita kata Tok Imam muda lah. Macam almarhum Tok Aisyah pasti tumbuh lah. Kalau dia baca Quran, kalau kita tak nampak ke Tok Imam, kita tak kata orang tua. Suara dia tu muda. Waktu Pakcik ni suara dia memang keras, terang molek lah. Tapi dia tak baca Quran besar. Maghrib, isyak ke subuh ke, dia baca juz amma juga. Jadi kita ni dia hafal Quran. Tapi kalau tarawih dia baca Quran besar. Tarawih je dia baca Quran besar. Jadi kita ni makmum dia kan, nak sila baca Quran besar lah. Dah dia hafal Quran, dia baca pula sedap. Dia pun tunjuk kitab Sabila. Maknanya baca surah yang lengkap lebih afdal daripada ambil di tengah-tengah surah yang panjang, sekalipun tengah-tengah surah yang panjang tu dia ambil lebih panjang daripada surah yang lengkap. Dia ambil situ. Itu betul lah. Tapi itu pandangan daif, kata pandangan muktamad. Kita tu molek lah. Jadi kita ambil di tengah surah Al-Amsar tu, biar panjang sikit daripada duha untuk semai isyak, panjang sikit daripada Alhaakumut Takasur ketika semai fardu subuh, maghrib, panjang sikit lah daripada Sabihi ketika semai subuh. Lebih abdul tu dah kata biar panjang sikit. Dah kata dalam kitab Sabila ni, walaupun ambil di tengah surah panjang sekalipun tetap afdal suratun kamilah. Itu pandangan kata dalam kitab Sabila dia tunjuk. Itu ada pandangan tu. Sebab dia baca sedap. Jadi kalau tikmah lain tak apa, sebab dia tak hafal. Dia dah hafal. Kalau tarawih baru dia baca Qamsah. Dia baca khatam tarawih. Dia tarawih setahun sekali, tiap-tiap malam ni. Maghrib, isyak, subuh. Jadi macam tikmah kapung lain. Tikmah kapung duha alha tu nah. Jadi pun macam gitu. Dia tengok dah kitab Sabila.